Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita pada cuaca pagi yang begitu nyaman pada pagi ini. Kita bersyukur pada Allah SWT kalau kita menghayati alam keliling kita semuanya berinteraksi, memuji, bertasbih dan juga bertahmid pada Allah SWT sebenarnya. Itu sebab Nabi SAW sering mengingatkan kita, Sa'altullah an yubarik li fi ummati fa'ataniha. Aku mohon kepada Tuhanku supaya diberkati umat ini pada waktu pagi mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberinya. Ruginya kalau pada waktu ini masih ada lagi yang belum bangkit dari tidur, belum sembahyang subuh. Allah, malunya kita kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak yang diberi tapi belum lagi disyukuri. InsyaAllah pada pagi ini dalam sesi mukaddimah kita akan bincangkan satu topik yang sangat penting dalam hidup, iaitulah berkaitan dengan golongan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita perlu tahu tentang golongan dikasihi oleh Allah? Kerana bila Allah mengasihi seseorang itu, Allah akan ilhamkan kepada semua makhluk untuk menyayanginya. Konflik yang berlaku, krisis rumah tangga yang berlaku banyak disebabkan perasaan kasih sayang ini tergugat, terencat. Dahulu sebelum kahwin, Masya Allah, macam-macam janji ditaburkan. Tapi selepas kahwin, mana perginya? Konflik kasih sayang sudah pun hilang daripada diri setiap individu. Mengapa? Kerana Allah tidak sayang kepada kita. Jadi insyaAllah pada pagi yang mulia ni kita akan bincang sama-sama bagaimana nak mendapat kasih sayang Allah. Dan sekaligus bila Allah sayang kepada kita, maka semua makhluk akan sayang kepada kita. Orang keliling kita, binatang, pokok-pokok pun bertasbih, bertahmid, mendoakan kita sebenarnya. Seperti yang pernah kita bincangkan sebelum ini, insyaAllah kita akan bincangkan sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, kita nak bincangkan pada hari ini tentang satu topik yang penting dalam kehidupan yang kadang-kadang kita tidak perasan, ataupun orang putih kata kita overlook beberapa perkara yang penting dalam hidup kita. Dan baru-baru ni saya ditanya dalam email, wahai tuan, boleh tak beri satu pandangan kepada masalah yang saya hadapi pada ini, iaitu saya tidak lagi disayangi oleh suami saya. Masya Allah, soalan ni satu soalan yang cukup mencabar. Kasih sayang adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Secara basicnya, prinsipnya, kita semua meyakini bahawa hati ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab bila Allah berfirman dalam surah Yunus, Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sesungguhnya kegembiraan, ketenangan, kebahagiaan itu adalah milik Allah, akan dianugerahkan kepada siapa yang dikehendakinya dengan syarat dia mengikuti Islam dan dia berpandukan kepada Al-Quranul Karim. Baik, senario yang kita lalui tadi merupakan satu perkara biasa dalam hidup. Kasih sayang berkurangan dan kadang-kala bertambah. Jadi saya nak merujuk kepada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sini mudah-mudahan ada solusi kepada masalah yang menimpa amatullah ini, menimpa seorang hamba Allah perempuan ini, dan juga kepada mana-mana manusia yang mula merasai kasih sayang orang kepadanya terhakis. Soalannya, mengapa berlaku demikian? Dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala menerusi ayat ke-54 surah Al-Maidah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahul 'azim. Maksudnya, wahai sekalian orang-orang beriman, sekiranya kamu ini murtad dari agama Islam, daripada agama Allah, maka Allah pasti akan menggantikan untuk kamu, ketiadaan kamu itu satu golongan baru, yang mana mereka ini mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah cinta pada mereka. Dan mereka ada 4 tanda. Yang pertama, sifat mereka ini berlemah lembut kepada orang-orang beriman. Dan yang kedua, mereka ini tegas kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Yang ketiga, mereka ini berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, mereka ini tidak gentar pada celaan orang-orang yang mencela dalam perkara-perkara ketaatan dan juga kebaikan,
serta dalam perkara-perkara merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada 4 tanda. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir, sebagai contohnya menjelaskan perkara ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu deskripsi tentang sifat golongan yang mencintai Allah dan Allah cinta pada mereka. Sekarang apa kaitannya di antara makhluk yang dicintai oleh Allah, manusia yang disayangi oleh Allah, dengan senario yang kita bincangkan di awal-awal tadi, iaitu pengalaman seorang perempuan yang merasakan suaminya tidak lagi menyayanginya? Apa kaitannya? Kaitannya mudah saja. Kerana kalau kita lihat dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi, beliau meletakkan satu bab menceritakan tanda-tanda golongan yang dicintai oleh Allah dan Allah cinta pada mereka. Secara ringkasnya, kalau kita memahami tajuk ini, Al-Imam An-Nawawi mengkehendaki kita supaya memahami sebenarnya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti akan ilhamkan kepada semua makhluk yang ada di atas muka bumi agar mencintainya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, menghuraikan perkara ini lebih lanjut, Al-Imam An-Nawawi mengemukakan dalam bab menerusi Riyadhus Salihin ini, selepas ayat yang dibentangkan tadi, ayat ke-54 surah Al-Ma'idah, kemudian Al-Imam An-Nawawi mengemukakan hadis-hadis yang membuktikan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya ini berlaku dengan perkara-perkara yang lain. Ini tadi 4 petanda kalau ada pada seseorang, menandakan dia ini dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang pertama yang dihuraikan oleh Imam An-Nawawi, beliau telah mengemukakan kepada kita, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Maksudnya, bila seseorang manusia itu menyakiti wali Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengenakan hukuman yang tegas kepadanya. Apa maksud hadis ini? Hadis ini panjang. Yang saya nak sampaikan dari sudut excerptnya, dari sudut essence-nya, rohnya, iaitulah Nabi telah menjelaskan, ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Manusia ini bila dia melakukan perkara-perkara ketaatan, contohnya sembahyang sunat, puasa sunat, sedekah sunat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi telinganya yang mana dengannya dia mendengar, matanya yang dengannya dia memerhatikan, tangannya yang dengannya dia memegang, kakinya yang dengannya dia melangkah. Maksudnya begini, kata Imam Al-Laqani dalam mensyarahkan hadis ini, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bagi kita ilham untuk penyelesaian masalah kita. Bukankah ini satu solusi yang baik para penonton semua? Kalaulah kita ini membuat satu-satu perkara semuanya dengan bimbingan dan panduan dari Allah, Masya Allah, hebatnya kalau kita jadi seorang guru yang pengasih, yang dapat melihat kelemahan anak murid kita untuk dibaiki. Kalau kita jadi seorang ayah, melihat kelemahan anak kita untuk kita tampung. Kalau kita jadi seorang pemimpin, kita yakin pada staf ini walaupun dia ada kekurangan, tapi dia ada potensial untuk kita bangunkan. Maknanya ini maksud hadis Nabi SAW. Jadi dalam konteks yang pertama tadi ada 4 tanda. Yang kelima boleh kita masukkan di sini, bila seseorang itu tekun ataupun beriltizam ataupun beristiqamah melakukan ibadah sunat, nanti Allah akan sayang padanya. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, bila kita cerita tentang Allah bila kasih kepada seseorang, datanglah hadis yang kedua yang Al-Imam An-Nawawi kemukakan dalam Riyadhus Salihin, bab kelebihan disayangi oleh Allah ini. Bila Allah sayang pada seseorang, nanti Allah akan ilhamkan kepada semua makhluk agar sayang kepadanya. Apa natijahnya bila makhluk ini diilhamkan dalam hati untuk sayang kepada kita? Saya tertarik dengan satu kisah yang dikemukakan oleh Zainal Al-Ghazali Al-Jubaili dalam sebuah buku novel beliau bertajuk Detik-Detik Dalam Hidupku. InsyaAllah kita sambung sebentar lagi. Kisah ini cukup menarik untuk kita ambil ibrah dan pengajaran di sebaliknya. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, saya baru sebentar ini membaca kitab Riyadhus Salihin dalam bab yang sedang kita fokuskan, iaitu tanda-tanda bila Allah SWT mengasihi seseorang. Dan saya nak kaitkan dengan isu yang ditanyakan oleh seorang perempuan tadi, seorang wanita tadi. Dan saya kira perkara sedemikian banyak berlaku dalam kehidupan kita pada hari ini. Dulu saya pernah kemukakan satu kisah
memang sewaktu kita ini di alam pertunangan, Masya Allah, semua benda nampak cantik dan elok. Tapi once bila masuk saja ke alam perkahwinan dan banyak cabaran lalui, sudah tentulah perkara ni semuanya tak dapat dipenuhi. Jadi, wahai kaum-kaum ibu, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jangan bersedih. Fokusnya pada ini kita nak bincang bagaimana kita nak gain kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan adanya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang disebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi memberi berita gembira kepada kita. Iaitulah pada satu hari Nabi SAW beritahu, innallaha idza ahabba 'abdan nada fis sama'i. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada seseorang kerana perlakuannya pada 5 perkara yang disenaraikan tadi, iaitu dia cinta pada Allah, Allah cinta pada dia. Yang ketiga, dia berjihad di jalan Allah. Yang keempat, dia ini tidak takut dalam perkara-perkara ketaatan dicela oleh manusia. Yang kelima, dengan melakukan ibadah-ibadah sunat, nanti Allah akan beritahu pada semua malaikat yang ada di langit supaya memaklumkan kepada seluruh penghuni bumi bahawa Allah mengasihi fulan bin fulan. Fulan bin fulan ni, fulan ni bahasa Arab, maknanya kalau orang Melayu Melaka panggil anu, si anu itu. Maknanya sesiapa yang Allah kasihi, maka Allah akan wahyukan kepada malaikatnya, dan malaikat ini akan turun ke muka bumi untuk memaklumkan, masukkan hati ke dalam hati semua manusia bahawa cintailah kamu, kasihilah kamu kepada seseorang itu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, satu kisah yang menarik, kisah Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili dalam buku beliau bertajuk Detik-Detik Dalam Hidupku. Beliau merupakan seorang wanita yang gigih memperjuangkan agama Allah pada satu masa dahulu, sezaman dengan Syahid Al-Imam Hasan Al-Banna. Lalu beliau telah dijatuhkan satu hukuman yang zalim, telah pun dipenjarakan tanpa sebab. Dan pada waktu itu beliau berada di bawah permukaan bumi, dipenjarakan dalam kegelapan, tidak diberi makan dan tidak diberi minum, dan tidak ada sebarang cahaya yang menerobos masuk ke dalam ruang tersebut. Tiba-tiba Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili mendengar sayup-sayup dari kejauhan di bawah tanah itu, bunyi anjing-anjing berlarian ke arahnya. Bayangkan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Tetapi Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili hanya mengingati satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 173 surah Ali Imran, yang Al-Imam Ibn Katsir menyenaraikan daripada Ibn Abbas melaporkan bahawa dari hadis-hadis yang sahih, inilah bacaan yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim waktu tertekan dicampakkan ke dalam api. Alladzina idza qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata-kata yang keluar dari mulut Nabi Allah Ibrahim waktu dicampakkan ke dalam api, yang terakhir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan kata-kata ini juga merupakan kata-kata Nabi SAW waktu menyusun strategi dalam peperangan Khandak, yang menyaksikan puluhan ribu tentera-tentera musyrik bersatu di bawah bendera untuk memerangi Islam yang diasaskan oleh Nabi di Madinah. Natijahnya bila hasbunallahu wa ni'mal wakil diucapkan, suara ini terus dibawa oleh Allah menaiki, dibawa oleh malaikat naik ke langit bertemu dengan Allah, dan Allah memberi satu jaminan, aku akan memelihara hamba-ku ini. Maka Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili waktu didatangi oleh anjing-anjing yang kelaparan ini, yang mana penjaga pada waktu itu mengatakan, biasanya kalau anjing-anjing yang kelaparan dilepaskan kepada mana-mana banduan di bawah tanah ini, pasti yang tinggal selepas itu hanya tulang-tulangnya sahaja. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, kata-kata oleh Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili hanyalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya Allah, cukuplah engkau untuk kami sebagai pelindung. Dan kata-kata ini merupakan satu kata-kata yang keluar dari hati seorang wanita yang lemah tetapi ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka mendapat pembelaan dari fauqa sab'i samawat, mendapat pembelaan dari Allah di atas 7 petala langit. Dan anjing-anjing yang kelaparan ini bila sampai sahaja melihat Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili, kesemuanya tercengang dan tidak dapat berbuat apa-apa, seolah-olah ada satu benteng yang menghalang daripada menyerang Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili ini. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, ini sebagai satu contoh yang mudah nak bagi kita faham. Dan kalimah ini juga pernah diucapkan oleh seorang tabi'in yang masyhur, namanya Abu Muslim Al-Khawalani, seorang yang datang dari negara Yaman yang hidup pada zaman Nabi dan telah pun ditangkap oleh Al-Aswad Al-Ansi yang mengaku menjadi Nabi dan telah memaksanya untuk mengatakan bahawa Aswad ini merupakan seorang Nabi.
di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ditolak oleh Abu Muslim. Abu Muslim radhiyallahu anhu akhirnya ditangkap dan dicampakkan ke dalam api sebagaimana Nabi Ibrahim pernah dilakukan kepadanya. Kata-kata oleh Abu Muslim Al-Khawalani, seorang manusia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hanyalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kalau hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah kami kepada Allah sebagai pelindung. Tapi kalau hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah aku ini sebagai Allah Subhanahu wa taala pelindung buat diriku. Dan kalimah ini telah menyelamatkan begitu juga seorang yang terkemuka namanya Al-Hasan Al-Basri daripada dianiaya, dibunuh oleh orang yang paling jahat pada waktu hidupnya, iaitu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, sebentar lagi kita sambung lagi bincangan. Apabila kita mendapat kasih sayang Allah, manusia pasti menyayangi kita. Di mana silap dalam hidup kita? Silapnya kerana kita tidak berusaha untuk menjadi manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan manusia pun tidak menyenangi kita. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, banyak buku atas meja saya. Nak mengajak para penonton sekalian supaya jadi ahli kitab. Bukan ahli kitab maknanya Yahudi dan Nasara, ya. Tapi ini masukkan dalam kata-kata oleh para ulama, para penyair, wa khairu jalihi zamani kitabu. Sebaik-baik teman dalam zaman pada hari inilah kitab sebenarnya. Tak boleh nak bayang kalau kita ni nikmat baca hilang daripada diri kita. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks yang sedang kita bincangkan, sekarang kita sudah lihat ada 5 petanda manusia itu disayangi oleh Allah SWT. Yang pertama dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-64 tadi, ya ayyuhalladzina amanu ma yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. 4 tanda dalam ayat 54 surah Al-Ma'idah. Yang pertama, rendah diri terhadap orang beriman, dah buat ke belum? Yang kedua, tegas kepada orang-orang tidak beriman, dah buat ke belum? Yang ketiga, kita ini berjihad di jalan Allah, dan jihad itu ada banyak bentuk seperti yang dihuraikan oleh para ulama. Jihad dari sudut pemikiran, jihad dari sudut tulisan, jihad dari sudut harta benda, jihad di jalan Allah, ada banyak bentuk jihad. Dan yang keempat yang kita lihat dalam ayat ini, iaitu tidak takut terhadap agama Allah, terhadap perkara-perkara kebenaran walaupun manusia mencela. Sudah 4. Yang kelima, beriltizam dengan ibadah-ibadah nawafil. Yang keenam, kalau kita lihat dalam satu peristiwa, Nabi SAW mengutus seorang sahabat menjadi ketua amir dalam satu sariyah. Dan hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nabi mengutuskan dia untuk memimpin satu kumpulan sahabat sebagai peninjau. Sariyah ni maknanya satu grup yang kecil daripada batalion, untuk tujuan mencari dan menilai perkembangan umat Islam, perkembangan musuh-musuh Islam yang hendak menyerang umat Islam sebagai contohnya. Jadi sahabat yang diamanahkan ini turut diamanahkan, bila dia jadi ketua, dia automatik menjadi imam dalam salat kumpulan tentera ini. Maka dia dalam kumpulan tersebut, dia telah menjadi imam. Dia sembahyang, kalau sembahyang yang baca jahar, yang nyaring, sentiasa beliau ini baca surah Al-Fatihah diikuti dengan apa-apa surah berikutnya, dan mesti ada di hujung sebelum rukuk beliau akan baca qul huwallahu ahad sempurna surah Al-Ikhlas itu. Maka perkara ini menyebabkan sahabat-sahabat yang menjadi makmum dalam rombongan tersebut merasa pelik. Sedangkan perkara ini tak pernah dilakukan Nabi SAW. Artinya tiap-tiap sembahyang yang baca jahar itu, baca Al-Fatihah, baca surah diikuti, selepas itu kemudian mesti tutup dengan Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Tiap-tiap rakaat subuh, maghrib, isya ada bacaan yang dinyaringkan itu, sentiasa tutup dengan qul huwallahu ahad sempurna. Tapi sahabat-sahabat tidak pernah bertanya kepada amir ini, kepada ketua ini, kerana mereka menerima pelantikan Nabi SAW sepenuh hati. Baik, sebaik saja mereka pulang ke Madinah, maka sahabat-sahabat yang menjadi anggota tentera tersebut, anggota kumpulan tersebut, mereka terus jumpa dengan Nabi SAW untuk bertanya, apakah sebab sahabat ini baca qul huwallahu ahad tiap-tiap rakaat sebelum rukuk. Maka Nabi SAW telah bersabda, saluhu, tanya kepadanya.
Akhirnya mereka pun memberanikan diri bertanya. Dalam satu riwayat lain, Nabi yang tanyakan. Lalu sahabat ini menjawab, ketua tentera ini menjawab, jeneral ini menjawab, wahai Nabi, wahai sahabat-sahabat sekalian, saya ini cinta kepada Nabi dan saya dapat berada bersama dengan Nabi sentiasa. Tapi saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Manakah saya nak tunjukkan saya ini cinta pada Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah caranya saya nak ekspreskan. Saya nak tunjukkan rasa cinta saya kepada Allah. Tiap-tiap rakaat saya baca Qul Huwallahu Ahad. Kerana dalam Qul Huwallahu Ahad ni, kalau kita meneliti, Bismillahirrahmanirrahim, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lihat nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kriteria Allah Subhanahu wa taala disebut dalam surah Al-Ikhlas ini. Jadi sebagai tanda saya cinta kepada Allah, apakah salah kalau saya baca Qul Huwallahu Ahad tiap-tiap rakaat? Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, rupa-rupanya ada 6 cara yang kita belajar dalam kitab hadis Riyadhus Salihin yang sudah pun saya ringkaskan. 300 hadis bimbingan ini satu perkara yang penting dalam hidup kita, untuk kita meneliti, mencari jalan untuk bertemu dengan Allah SWT. Dan saya pernah huraikan satu masa dahulu, kenapa dinamakan Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin maknanya jamak ataupun kata plural bagi perkataan Raudah. Raudah ni maknanya taman. Jadi Riyadh, taman-taman orang-orang yang saleh. Dan kita semua hendaklah mengupgradekan, mempertingkatkan level kita. Jangan berada selama-lamanya di peringkat Islam semata-mata. Islam mesti naik jadi iman, kemudian naik jadi taqwa, naik lagi peringkat berikutnya dan jadi zuhud, jadi warak, sebelum sampai kepada level saleh. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, rupa-rupanya dalam buku ini menguraikan kepada kita, dalam kitab Riyadhus Salihin yang dibincangkan ini, memberi solusi kepada ibu-ibu, kepada puan-puan di luar sana. Janganlah bertanya kepada seseorang, kenapalah suami saya tak sayang pada saya. Tanya diri kita, kenapa kita tak buat perkara-perkara yang menyebabkan Allah sayang pada kita. Bila Allah SWT sayang kepada kita, seperti yang disebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim tadi, maka Allah akan nada bisamai, inni la uhibbu fulanan fa ahibbuhu. Nanti Allah akan wahyukan kepada malaikat-malaikat petugas ini supaya turun ke muka bumi, menyemarakkan perasaan cinta kepada seseorang itu yang mana Allah cinta padanya. Jadi tak timbul soalan mengapa orang tak cinta pada kita. Sebenarnya ada benda-benda kriteria yang kita belum buat menyebabkan Allah tidak cinta pada kita. Dan bila Allah tidak cinta kepada kita, manusia pun akan hilang kecintaan kepada kita. Tonton yang dimuliakan Allah sekalian, sebagai satu cerita terakhir yang saya nak kemukakan sebelum kita mengakhiri perbincangan tentang golongan dikasihi oleh Allah SWT ini, ada seorang sahabat namanya Zaidul Khair. Asal namanya Zaidul Khail, Nabi tukar jadi Zaidul Khair. Dan Nabi SAW telah beritahu Zaidul Khair, ma wusifali ahadun qat illa wa ra'aituhu duna ma wusifa bihi illa anta ya Zaid. Aku seringkali mendengar cerita tentang seseorang itu hebat, tapi bila aku jumpa, tidak sehebat orang ceritakan, melainkan kau wahai Zaid. Mulai hari ini aku tukarkan namamu daripada Zaidul Khail kepada Zaidul Khair. Ra daripada lam. Lam maknanya Zaidul Khail, Zaid kuda. Tapi Nabi tukar jadi Zaidul Khair, Zaid yang baik. Dan apakah ciri yang menyebabkan Nabi kata Allah sayang pada Zaid ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian? Terakhir tadi 6 sifat. Kita nak lihat ada 2 lagi sifat yang menyebabkan Allah sayang pada seseorang. Dan bila Allah sayang, kasih sayang Allah tumpah dalam hati manusia ini, maka semua manusia dan makhluk akan jadi sayang kepada seseorang itu. Antaranya suamilah, antaranya mak mentua, antaranya pak mentua, antaranya pembantu rumah pun kena sayang kita juga. Kalau tak sayang pada kita, dia belah, dia pergi tempat lain, susah kita. Jadi para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, sifat yang ada pada Zaidul Khair ini dalam hadis yang sahih disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar dan kitabnya Fathul Bari, Al-Anatu wal-Hilmu. Al-Ana maknanya berhati-hati, dan Al-Hilmu itu merupakan sifat lemah lembut, menyebabkan kasih sayang Allah tumpah kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat mempraktikannya supaya semua manusia keliling kita semuanya sayang kepada kita dan kita disayangi oleh Allah. Sehingga berjumpa pada segmen yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.